Mimpi ngeri ibu bapa yang paling teruk mungkin adalah penculikan kanak-kanak. Gary Plauche, seorang bapa Amerika dari Baton Rouge, Louisiana, mengalami hal yang lebih teruk. Dia mendapati anaknya Joey diculik dan didera secara seksual. Jika membawa pesalah ke muka pengadilan adalah alternatif, Gary nampaknya lebih suka memburu penculik dan membantainya sendiri. Kisah ini bermula di mana Leon Gary Plauche dilahirkan pada 10 November 1945 di Baton Rouge. Beliau berkhidmat di Tentera Udara Amerika Syarikat, di mana beliau mencapai pangkat sarjan. Selepas berkhidmat dalam tentera, Plauche meneruskan kerjaya sebagai juru jual dan juga bekerja sebagai juru kamera untuk stesen berita tempatan. Secara keseluruhan, Plauche nampaknya ditakdirkan untuk kehidupan yang tenang dan biasa. Kemudian, satu hari, semuanya berubah. Satu siri peristiwa yang akan mengubah hidup Plauche selama-lamanya bermula pada 19 Februari 1984 apabila pengajar karate, anak lelakinya Jody, yang berusia 12 tahun menjemputnya untuk keluar makan angin. Jeff Doucette, 25 tahun, berjanji kepada ibu Jody, June, bahawa mereka akan kembali dalam masa 15 menit. June Plauche tidak mempunyai sebarang keraguan tentang Doucette. Malah ketiga-tiga daripada 4 anak-anaknya sudah lama mengikuti kursus karate bersama Doucette dan beliau dikenali sebagai tenaga pengajar bertauliah dalam kalangan masyarakat. Doucette juga kerap melawat dan secara keseluruhannya adalah orang yang boleh dipercayai menurut June. Dia adalah kawan kepada kami semua, kata Jody Plauche kepada akhbar sekolah sebelum kejadian itu berlaku. Menurut June, anaknya berhenti bola sepak dan bola keranjang untuk berlatih lebih dalam lagi seni mempertahankan diri di dojo Doucette. Tidak disangka bahawa suri rumah ini akhirnya akan dikhianati oleh Doucette. Sebenarnya Jeff Doucette tidak membawa Jody makan angin melawat kawasan kejiranan. Pada waktu malam, mereka berdua menaiki bas menuju ke pantai barat. Di sepanjang jalan, Doucette mencukur janggutnya dan mewarnakan rambut perang Jody dengan warna hitam. Dia berpura-pura menjadikan Jody sebagai anaknya sendiri sambil bersembunyi daripada penguat kuasa undang-undang yang akan menjejaki mereka tidak lama lagi. Doucette dan Jody Plauche menginap di sebuah motel murah di Anaheim, California, hanya beberapa blok dari Disneyland. Di dalam bilik motel, Doucette menyerang pelajar karatenya secara seksual. Hal ini berterusan sehingga Jody meminta untuk menghubungi ibu bapanya. Dan si Doucette ni pun benarkan. Di rumah ibu Jody pula bimbang dan mereka telah menghubungi polis untuk menyelesaikan hal itu. Polis yang sudah bersama ibu Jody akhirnya mengesan panggilan itu dan menahan Doucette ketika mereka hendak terbang ke Louisiana. Mike Barnett, seorang sheriff utama Baton Rouge yang telah membantu menjejaki Jeff Doucette dan juga berkawan dengan Gary Plauche, mengambil tanggung jawab untuk memberitahunya tentang apa yang telah dilakukan oleh pengajar karate itu terhadap anaknya. Reaksi Gary apabila dia mendengar kejadian itu adalah reaksi yang sama seperti kebanyakan ibu bapa apabila mereka mengetahui anak mereka telah dilecehkan atau didera. Terkejut dan ngeri. Walaupun anaknya telah ditemui, Plauche tetap resah. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya di dalam bar tempatan, The Cotton Club, dan bertanyakan kepada orang ramai bila Doucette akan dibawa pulang ke Baton Rouge untuk dibicarakan. Seorang bekas rakan sekerja WBRZ News yang kebetulan berada di bar minum memberitahu Plauche bahawa pengajar karate yang memalukan itu akan diterbangkan keluar pada 9 pagi 8 menit. Detik itu juga, Gary Plauche memandu ke lapangan terbang Baton Rouge. Dia memasuki balai ketibaan dengan memakai topi baseball dan cermin mata hitam. Mukanya disembunyikan. Kru berita WBRZ dilihat memasang kamera mereka untuk merakam karavan polis yang mengiringi Jeff Doucette keluar dari pesawatnya. Semasa mereka berlalu, Plauche mengeluarkan pistol dari bootnya dan tanpa belas kasihan menembak Doucette di kepala. Ia adalah pembunuhan, dan setiap detiknya direkam oleh kamera kru berita di WBRZ. Salah seorang polis, Mike Barnett, rakan Gary yang menemani Doucette ke lokasi, segera menangkap Gary Plauche dan menolaknya ke lantai. Mike Barnett kemudian kedengaran bertanya, "Mengapa Gary? Mengapa Anda melakukannya?" Selepas kejadian itu, Gary telah ditangkap.
Kes ini telah menjadi perdebatan di kalangan orang ramai. Kerana secara sah Gary mesti dibicarakan kerana membunuh. Sebaliknya, ramai penduduk percaya bahawa pembunuhan itu adalah wajar. Dalam perbualan dengan peguamnya, Gary berkata, "Jika perkara seperti ini berlaku kepada anak anda akan melakukan perkara yang sama." Menurut salah seorang jiran Gary, seorang kapten bot sungai bernama Murray Curry, Gary Plauche bukanlah seorang pembunuh. Dia seorang bapa yang melakukan ini kerana kasih sayang, dan dia melakukan ini untuk menjaga maruah dirinya dan maruah anaknya. Perkara yang luar biasa tentang kes ini ialah ramai jiran menawarkan diri untuk menderma wang untuk membantu persediaan menghadapi perbicaraan Gary. Wang sekitar $100,000 akan digunakan sebagai wang jaminan jika semasa perbicaraan Gary perlu membayar denda untuk mendapatkan jaminan. Malah, kisah protagonis ini membuatkan hakim yang mengetuai perbicaraan Gary akhirnya memberi keputusan untuk tidak menghantar Gary Plauche ke penjara. Dia berkata bahawa menghantar Gary Plauche ke penjara akan menjadi tidak produktif. Saya yakin Plauche tidak bermaksud untuk membahayakan sesiapa kecuali Jeff Doucette yang kini telah meninggal dunia. Plauche berkhidmat selama 5 tahun percubaan dan 300 jam perkhidmatan masyarakat. Sebelum dia menyelesaikan keduanya, Plauche telah kembali ke kehidupan normal. Dia meninggal dunia pada 2014 akibat stroke ketika berusia lewat 60-an. Sementara itu, Jody mengakui masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Walau bagaimanapun, dia yakin bahawa dia akan dapat mengatasi traumanya kerana ramai orang berkata, "Jadilah seperti bapa anda, seorang wira."